Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan dan aspirasi? Pendidikan ialah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Yang kedua, aspirasi pula merujuk kepada keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu menurut Kamus Dewan edisi baru 2003. Jadi, aspirasi sistem pendidikan pula merujuk pada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melaksanakan perubahan dasar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Seterusnya, kita ke 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Yang keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang akhir sekali, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Yang pertama, kita pergi ke lebih lanjut berkaitan akses kepada kejayaan. Akses kepada kejayaan merupakan ancaman pertama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, iaitu mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah. Jadi, setiap individu perlu mendapat peluang pendidikan yang sama rata agar tiada keciciran yang berlaku, terutamanya murid di kawasan pedalaman dan di luar bandar. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Kualiti standard antarabangsa juga merupakan ancaman pertama di dalam Pelan Pendidikan Malaysia untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Di sini, Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kedudukan agar berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dalam ujian TIMSS dan PISA. Namun, hasrat tersebut tidak berjaya dicapai kerana sistem pendidikan masih ketinggalan di belakang. Sini kita boleh lihat kepada tahap-tahap pencapaian yang dicapai oleh negara kita di dalam rekod PISA dari negara-negara yang lain. Aspirasi pendidikan negara yang ketiga iaitu equity untuk semua murid. Equity untuk semua murid merupakan ancaman ke-6 mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Oleh itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab mensasarkan 50% pengurangan jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar. Namun, terdapat jurang sosioekonomi yang terjadi antara luar bandar dan bandar dan mencatatkan rekod yang masih tinggi. Aspirasi sistem pendidikan negara yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Umum mengetahui bahawa perpaduan sangat penting untuk mewujudkan negara yang harmoni dan aman. Oleh itu, memupuk perpaduan dalam kalangan murid merupakan anjakan ketiga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Jadinya, sekolah sebagai tempat untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Namun, masih terdapat jurang perkauman antara pelajar. Aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Pelaksanaan berkecakapan tinggi merupakan anjakan ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dikeluarkan. Kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk sistem pendidikan. Oleh itu, perbelanjaan yang dikeluarkan, nilai yang dikeluarkan haruslah mendapat pulangan yang sama iaitu keberhasilan murid ataupun dalam erti kata lain kemenjadian murid. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada hala 7 sistem pendidikan negara. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan hala 7 sistem pendidikan negara berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Perkara ini dapat dilihat menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Antara konten yang akan kita lihat dalam hala 7 sistem pendidikan negara ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memastikan profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai serta pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi.
Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melakukan penambahbaikan terhadap pelaksanaan kurikulum pada peringkat sekolah rendah dan menengah dengan wujudnya sistem KSR dan KSSM. Pihak KPM juga turut menambah baik aspek penilaian dan pentaksiran menerusi pengintegrasian elemen kebahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Yang kedua, memastikan profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. KPM telah memperkenalkan program saringan literasi dan numerasi (LINUS) dan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris (MBM/MBI). KPM juga telah memperkenalkan kurikulum bahasa Inggeris yang baru iaitu Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dan High Immersive Program (HIP) supaya kebolehpasaran pelajar dapat dibentuk pada masa hadapan. Ketiga, dapat melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkukuh pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan. Hal ini dapat dilihat apabila kurikulum pendidikan Islam dan pendidikan moral turut diperkukuh. Program rancangan integrasi murid untuk perpaduan remuk juga diperluaskan. Akhir sekali, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi. KPM berhasrat untuk meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui Wan Bestari Net untuk semua sekolah. KPM juga turut menyediakan kandungan dalam talian untuk pengkongsian amalan terbaik di dalam kalangan pihak guru. Seterusnya, kewujudan platform Digital Educational Learning Initiative Malaysia D5 supaya dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan Malaysia. Jadi, kita masuk kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum tu, guru berjiwa pendidik ni maksud dia mudah je. Maksud dia, guru yang mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa? Tentang matlamat sebenar pendidikan itu sendiri. Jadi, saya boleh huraikan kepada 3 perkara, iaitu implikasi pertama, guru akan mempunyai wawasan. Yang kedua, guru akan menjadi suri teladan. Dan yang terakhir, pembangunan profesionalism. Jadi, kita masuk dulu kepada mempunyai wawasan. Setiap guru perlu mempunyai satu wawasan yang unggul untuk menjadikan pendidikan itu lebih bermakna. Maksudnya, guru ni dia akan berpandangan jauh dan mempunyai visi yang jelas berkaitan dengan perkembangan pendidikan demi mencapai kecemerlangan pendidikan negara dalam alaf baru. Untuk suri teladan pula, guru ni dia akan menjadi role model lah, kita boleh katakan, kepada murid-murid. Saya bawakan 3 ciri-ciri guru sebagai suri teladan. Yang pertama, tanggungjawab dan disiplin. Guru mestilah bertanggungjawab dan mempunyai disiplin berkaitan etika semasa mengajar dan di luar waktu mengajar. Yang kedua, integriti dan kejujuran. Hal ini penting kerana profesion perguruan bukan sahaja di dalam sekolah, namun akan dipandang di luar sekolah. Dan yang ketiga, sikap hormat dan kesetaraan, di mana guru perlu mempunyai nilai hormat yang tinggi, tidak kiralah pada murid, ibu bapa maupun guru-guru sendiri. Jadi yang ketiga, pembangunan profesionalism. Menurut Fulan 1991, pembangunan profesionalism merangkumi keseluruhan pengalaman formal dan tidak formal sepanjang kerjaya sebagai seorang guru, daripada pendidikan guru, pra-perkhidmatan hingga persaraan. Jadi, di sini nilai profesional guru seperti penyayang, integriti, cinta terhadap profesion dapat ditanam supaya guru dapat melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja. Jadi, secara rumusannya, guru memainkan peranan yang amat signifikan dalam sistem pendidikan di seluruh negara. Selain itu, semua guru perlu memiliki jiwa seorang pendidik yang mengamalkan semua nilai-nilai murni bagi merealisasikan aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan negara.